Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi. Wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Sidang penonton muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah kerana pada waktu duha yang mulia ini Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kekuatan untuk kita terus beriman, bertakwa, membersihkan diri daripada segala dosa dan noda dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan sambil-sambil kita berada dalam sekatan pergerakan ini, dan sekarang waktu duha, selepas kita menunaikan duha, dan insya-Allah pada hari ini sebagian besar daripada kaum muslimin dan muslimat di seluruh negara kita berpuasa, bagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan, pertolongan, inayah dan kasihan belas Allah agar mengangkat musibah wabak yang sedang menyerang negara kita dan menyerang seluruh lebih daripada 100 negara lebih di dunia yang terserang dengan wabak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kasihan belasnya membantu kita semua bagi kita dapat keluar daripada wabak yang sedang membelenggu dan telah pun memakan korban 20 orang di negara kita berakhir pada petang semalam. Dan kita mengharapkan supaya tanpa keajaiban dan pertolongan daripada Allah, sudah pasti sukar untuk diusahakan oleh manusia yang lemah dan kerdil ini. Baik, sambil-sambil kita berada di rumah bersama dengan keluarga, selesai menunaikan solat duha, selesai kita berdoa, dimurahkan rezeki, lebih-lebih lagi saat kekangan pergerakan begini sudah tentu menyusahkan kita. Yang bekerja tak dapat bekerja, yang berniaga tak dapat nak berniaga, hasil penghasilan kurang, pendapatan berkurangan dan sebagainya. Maka sudah tentu kita berada dalam kepayahan. Jadi kepayahan itulah yang kita mohon Allah Ta'ala angkat. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana fil bahri fatla'hu. Ya Allah, jika sekiranya rezekiku berada di langit, maka engkau turunkanlah. Jika rezekiku berada di bumi, maka engkau keluarkan daripada perut bumi. Jika rezekiku berada di dasar lautan, maka engkau timbulkan dia. Wa in kana ba'idan faqarribhu, jika berada jauh engkau dekatkan. Wa in kana qariban fayassirhu, jika berada dekat engkau permudahkan urusannya. Jadi semua itu kita minta pertolongan kepada Allah kerana yang mutlak memiliki segala kekuatan dan kekuasaan ialah Allah Ta'ala. Jadi berdoalah banyak-banyak, beristighfar, dan dia lebih-lebih lagi antara doa yang tidak ditolak oleh Allah ialah doa-doa orang yang sedang berpuasa. Baik, untuk mengisi sedikit waktu kita pada waktu duha ini, saya bawakan pengajian ataupun perbincangan tentang hadis yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang berlaku pada akhir-akhir zaman, yang bermula daripada peristiwa yang kecil sampailah kepada peristiwa-peristiwa yang besar, dan yang besar-besar itu pun ada yang awal dan ada yang terkemudian. Antaranya yang akhir ialah turunnya Dajjal,
lahirnya Imam Mahdi, yang sehingga berlaku satu peperangan besar antara dunia Islam dan dunia kufar, yang berlaku setengah ulama berkata akan berlaku di Vatikan, dan akhir sekali akan berlaku perang besar antara Imam Mahdi bersama dengan Nabi Isa alaihissalam akan berperang dengan Dajjal. Jadi semua itu adalah tanda-tanda besar. Tapi hari ini kita akan baca hadis-hadis perbincangan ulama tentang tanda-tanda yang kecil. Antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyratis saah an yurfa'al ilma wa yasbutal jahla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan di antara tanda-tanda min asyratis saah, di antara tanda-tanda akan dekatnya berlakunya, hampir berlakunya kiamat, iaitu an yurfa'al ilma, bahawa diangkat akan ilmu. Yurfa'al ilma wa yasbutal jahla, dan akan kekal ataupun akan tetapnya kejahilan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, dalam kitabnya yang berkaitan dengan ilm, iaitu Kitabul Ilmi, daripada Rafi' al-Ilm, daripada Babul Ilmi, Babul Rafi'il Ilmi wa Zuhri al-Jahli, di mana juga disebut oleh Imam Sahih Muslim di dalam kitab Al-Ilmi juga, dan kemudian di mana di antaranya disebut juga Az-Zuhri al-Jahli wal Fitani fil akhir zaman, disebut oleh Imam Al-Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini daripada Syaqiq. Katanya, saya pernah bersama-sama dengan Abdullah bin Abu Musa. Mereka berkata Nabi SAW bersabda, di mana menjelang kiamat, menjelang dekatnya kiamat, hari-hari yang hampir dengan kiamat, kejahilan akan berkekalan, kejahilan akan berleluasa, iaitu manusia akan berada dalam kejahilan. Diriwayatkan daripada Imam Muslim pula meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah, di mana Nabi berkata, pada waktu dekatnya kiamat, iaitu Nabi berkata semakin dekatnya kiamat, maka ilmu, yakni tentang ad-din, ilmu yang dimaksudkan, hilangnya ilmu, iaitu ilmu ad-din. Adapun ilmu lain disebut oleh ulama semakin diteroka, semakin luas ilmu-ilmu lain. Bahkan kita akan kenal pada akhir zaman ilmu-ilmu yang tidak pernah dikenali oleh orang-orang yang terdahulu, yang mana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu geometri, ilmu sains, berkenaan dengan ilmu-ilmu kajian tentang alam angkasa raya, angkasa lepas, berkenaan dengan ilmu geosains dan sebagainya. Jadi ilmu yang dimaksudkan diangkat oleh Allah sehingga manusia semakin menjadi jahil, iaitu ilmu agama. Ini disebut di dalam Sahih Muslim, dan disyarahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sahih Bukhari, Fathul Bari, kitab kitab syarah Bukhari, ditulis oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, di mana dia disebut bahawa yang diangkat oleh Allah pada akhir zaman itu ialah ilmu ad-din. Jadi sebab itu sangat perlu kita menekankan kepada pendidikan agama ini, kerana pendidikan agama akan semakin berkurangan, akan semakin diangkat. Diangkatnya agama itu bukan dengan diangkat ilmu, dengan dicabut daripada dada-dada orang yang berilmu. Tetapi dalam satu hadis yang lain, diriwayatkan oleh Bukhari juga, iaitu dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, juga Nabi SAW berkata, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqafdil ulama, hatta iza lam yabqa aliman ittakhazan nasu ru'asaan juhalan faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Di mana Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu, iaitu ilmu ad-din, ilmu tentang agama, dengan serta-merta, dengan dimatikan, dengan dicabut daripada dada-dada hamba-hambanya yang berilmu. Bukan kata dicabut ilmu itu dengan alim ulama lupa ilmunya.
alim ulama itu tiba-tiba dalam keadaan ada ilmu lalu Allah cabut ilmunya, tidak begitu. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mencabut ilmu dengan walakin yaqbidul ilma biqafdil ulama, iaitu dengan Allah mematikan para alim ulama. Ini benar kita melihat. Dulu kita lihat alam ini penuh dengan ramai ulama. Sama ada di Baghdad, khususnya pusat ilmu pada ketika itu, di Madinah dan sebagainya, di Mesir, dan banyak lagi di negara India, Pakistan dan negara kita sendiri. Ramai ulama ketika itu. Dan kalau kita lihat sejarah ulama-ulama negara kita pun ramai. Ditulis oleh Ismail Cik Daud. Kalau kita baca dalam buku tulisan beliau, antaranya ialah ulama-ulama Semenanjung, tokoh-tokoh ulama Semenanjung. Ada 2 jilid ditulis oleh beliau. Ada ulama Semenanjung yang khusus untuk negeri Kelantan, Darul Naim, dan ulama-ulama Semenanjung Malaysia. Sama ada di Perlis, di Kedah, di Pahang, di Negeri Sembilan, Selangor dan Johor dan sebagainya. Kalau kita lihat ketika itu ramai ulama-ulama. Di Kelantan sendiri pun banyak pondok-pondok dibangunkan oleh ulama-ulama. Adanya Tuan Guru Haji Sungai Haji Malik Sungai Pinang, adanya Tok Jelapang, adanya Tok Awang Padang, adanya Tok Serindik, adanya Tok Baco, ada Tok Selehong, ada ulama-ulama besar, kemudian Syekh adanya di Bunok Payung, Pondok Bunok Payung, Pondok Selehong, Pondok Tuan Padang dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ketika itu ramai ulama. Jadi Allah Ta'ala angkat ilmu dengan cara mana? Biqafdil ulama, dengan dimatikan para alim ulama. Sebab itu kalau kita sekarang masih ada lagi ulama yang tersisa daripada jumlah yang begitu ramai yang telah pun dipanggil oleh Allah Ta'ala, maka ada ulama pada zaman ini segera dampingi ulama. Jangan biarkan mereka bersendirian. Kerana salah satu daripada tanda akhir zaman juga ialah ulama-ulama itu bersendirian. Maknanya bukan ulama itu menyendiri, tetapi ulama itu tidak dihirau oleh manusia, oleh orang ramai. Sehingga disebut dalam hadis Nabi SAW, ada beberapa perkara yang menjadi dagang pada akhir zaman. Di antara yang dagang pada akhir zaman ialah iaitu ahlul ilmi, ahli-ahli ilmu. Di mana ahli-ahli ilmu yang hidup baina qaumin la ya'lamuna bih. Baina qaumin la yadrusuna minhu. Yang maknanya au kama qal. Di mana dikatakan bahawa pada akhir zaman antara yang menjadi tanda juga ialah ulama itu hidup di tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat itu tidak menghiraukan para ulama. Tidak menghirau dengan makna tidak mengambil manfaat daripada kewujudannya, tidak mengambil manfaat daripada dirinya, tidak dipelajari ilmu, tidak diambil ilmu daripadanya. Jadi kita sekarang di antara bagaimana cara Allah Ta'ala mengangkat ilmu ialah Allah Ta'ala mengangkat para alim ulama, dimatikan mereka seorang demi seorang, yang mati tidak ada penggantinya. Lepas tu kita lihat kebelakangan ini 2-3 tahun kebelakangan ini mati tokoh-tokoh besar ulama dunia, yang mana pergi tidak ada pengganti. Matinya Sayyid Ramadan Al-Buti, matinya ulama itu, ulama ini. Walaupun mungkin muncul lagi ulama-ulama lain yang mengganti, tetapi sudah tidak sama dengan keluasan ilmu, lautan ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama yang terdahulu. Jadi ilmu itu makin lama makin berkurangan. Di samping berkurangannya para ulama, juga berkurangannya ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama itu. Jadi mana kita sementara masih ada ni, kejarlah, carilah ulama, ikurilah mereka, ambillah ilmu daripada mereka. Jadi itu di antara tanda akhir zaman, kata Nabi, ialah di mana an yurfa'al ilma, diangkat ilmu. Dan bila ditanya bagaimana diangkat ilmu itu, maka penafsirannya ada dalam hadis yang saya sebutkan tadi, iaitu dengan dimatikan para alim ulama. Hatta iza lam yabqa aliman. Kata Nabi, sehingga tidak tinggal lagi orang-orang alim. Mana orang alim tu bukan makna tidak tinggal langsung, tetapi sehingga tidak ada lagi orang yang mana tidak ramai lagi alim ulama. Dan mungkin juga kalaupun ada, tapi tidak lagi ada alim ulama yang benar-benar alim, yang dapat menyelesaikan, membimbing ummah
sama ada dalam urusan dunia mereka ataupun dalam urusan akhirat. Jadi kerana itu peranan ulama itu ialah membimbing umat. Kerana itu ulama mesti terjun bersama dengan para ulama, dengan umat, mendidik mereka dan mengasuh mereka. Tapi akhir zaman, justru kerana ramainya ulama itu telah pun meninggal dunia, maka ulama semakin berkurangan. Makin lama makin tidak ada. Sehingga tidak ada lagi orang alim yang ada. Bila tidak ada orang alim, manusia memerlukan pemimpin. Manusia ni ramai ni memerlukan pemimpin. Bila tidak ada orang alim, ittakhazan nasu ru'asa'an juhala. Maka diangkatlah orang-orang yang jahil menjadi pemimpin mereka. Maka sudah tentu manusia tidak ada pilihan. Ketika itu kebetulan masyarakat juga jahil. Bila tidak ada ramai ulama, masyarakat juga jahil. Dan masyarakat jahil dia tidak akan angkat orang yang sebenar-benarnya menjadi pemimpin mereka. Nak pula kalau masyarakat itu jahil, bergelumang pula dengan keinginan hawa nafsu yang tidak terkawal. Hidup pula dalam dunia kemewahan yang penuh dengan segala kemewahan. Masing-masing umat manusia mengejar kemewahan berserta dengan kejahilan mereka. Sudah tentu mereka akan menjadi pemimpin yang dapat menunaikan nafsu mereka. Yang dapat menunaikan kehendak mereka. Yang dapat menunaikan keperluan-keperluan mereka, kemewahan-kemewahan dunia kepada mereka. Ketika itu umat sudah tidak mengenal akhirat kerana kejahilan mereka. Umat tidak mengenal halal dan haram. Bila umat tidak mengenal halal dan haram, maka sudah tentu mereka akan mengangkat pemimpin yang tidak mengenal halal dan haram. Lalu mereka pun akan angkat pemimpin yang tak tahu. Kadang-kadang mengangkat pemimpin orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah ada satu istilah yang kebelakangan dari itu, khususnya sebelum daripada PRU 14. Kita lihat ada pandangan-pandangan sesat yang berlaku, yang disebarluaskan di kalangan masyarakat kita. Ada yang mengatakan bahawa pemimpin yang kafir, yang amanah itu lebih baik daripada pemimpin yang alim, pemimpin yang muslim tetapi tidak amanah. Dan ini merupakan satu kesilapan fikrah ataupun kesilapan berfikir. Kita sering melihat begitu. Kerana kita melihat kepada sudut dunia. Kita melihat kepada sudut dunia. Jika orang tu dapat menguruskan dunia dengan baik, sehingga dunia tu juga kita dapat sama-sama kecapi, tidak kisah sama ada dia kafir ataupun tidak. Sedangkan di sana Islam mengajar kepada kita, sebenarnya pemimpin Muslim yang beragama Islam, yang kuat keimanannya, itu adalah lebih baik, walaupun dia kurang amanah, adalah lebih baik daripada pemimpin kafir yang amanah. Kerana soal agama adalah perkara yang lebih penting. Mungkin kita berada di sebab manusia bergantung kepada agama pemimpin dia. An-nas ala dini mulkihim. Manusia akan ikut agama pemimpin dia. Kalau pemimpin dia kafir, maka sudah tentu pemimpin itu akan mendorong masyarakat dia pada kekafiran. Mungkin dia amanah, mungkin harta dapat diagihkan secara adil, konon-kononnya mengikut kehendak rakyat. Tetapi soalnya, adakah agama itu, adakah harta lebih penting daripada agama? Adakah harta itu lebih penting? Apa makna kalau sebuah negara yang mana harta hasil mahsulnya banyak, diagih secara sama rata, tapi rakyatnya sudah beransur-ansur menjadi kufur, murtad daripada Islam kerana dimurtadkan oleh pemimpin yang kafir. Maka sudah tentu begitu, mati dalam keadaan mewah tapi kufur kepada Allah. Maka dengan kerana itu, kita hendaklah sedar bahawa beriman kepada Allah itu adalah perkara yang paling besar, menjaga iman dan menjaga ad-din, iaitu menjaga agama. Jadi, akhir zaman, bila kerana tidak ada ramai ulama, ittakhazan nas, maka manusia ramai mengangkat ru'asa ujuhala. Mereka mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Fa'aftau bighairi ilmin. Lalu pemimpin tadi akan berfatwa bighairi ilmin, dengan ketiadaan ilmu, fadallu wa adallu. Maka pemimpin itu sesat dan menyesatkan rakyat-rakyat dia. Dan mengikut riwayat yang lain dalam matan dan lafaz yang lain, iaitu dinyatakan ittakhazan nasu ru'usan juhala fasa'aluh fa'aftau bighairi ilmin. Maka bila dia mengangkat pemimpin yang jahil, maka mereka bertanya kepada pemimpin, pemimpin akan jawab dengan
kejahilannya. Kadang-kadang banyak jawapan-jawapan pemimpin. Khususnya bila pemimpin itu jahil agama, maka dia menjadi rujukan. Dia menjadi tempat pertanyaan, pergantungan rakyat dan ummah di bawah dalam negaranya. Maka dia mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesat daripada jalan Allah. Fatwa-fatwa yang menyesatkan masyarakat. Dan ini yang kita lihat berlaku apabila kepimpinan diangkat dengan sewenang-wenangnya tanpa diambil kira agama dan tanpa diambil kira ilmunya tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada akhir zaman ilmu agama akan diangkat. Dia berkata setengah ulama, tanda-tanda akan datangnya kiamat yang terkandung dalam hadis ini ialah kita lihat dengan jelas, iaitu ilmu tentang ad-din telah berkurangan. Kebodohan bermaharajalela. Penyakit kikir, yakni bakhil, telah dicampakkan dalam hati orang ramai. Fitnah bermaharajalela dan peperangan banyak terjadi. Ini di antara sebagaimana yang dikupas di dalam Fathul Bari pada jilid yang ke-13 pada muka surat yang ke-16. Dijelaskan bahawa di sana akan berlakunya perkara-perkara yang disebut oleh Nabi di dalam hadis itu, iaitu ilmu agama semakin diangkat. Tengok kita pada ini ilmu agama semakin berkurangan. Sebab itu kita juga pendidikan tentang ulum agama ini juga penting. Walaupun sekarang kita melihat banyak pusat-pusat tahfiz yang dibangunkan, pusat-pusat tahfiz yang muncul di mana-mana. Pusat-pusat tahfiz. Tapi gembiralah kita kerana ilmu Al-Quran itu disebarluaskan. Bukan sahaja dibaca dengan baik, bahkan dihafal. Bahkan ada kanak-kanak yang dulu kita tak pernah bertemu. Begitu luar, begitu suasana begitu. Kadang-kadang kalau dulu setengah negeri hanya berapa orang saja yang hafal Quran. Tapi sekarang kita lihat daripada umur 10 tahun sudah ramai yang hafal Quran. 12 tahun sudah ramai yang hafal Quran. Dan memang kita gembira, kita seronok, kita bersyukur kepada Allah munculnya mahat-mahat tahfiz begitu. Tetapi soalnya perlu kita ingat, ilmu agama itu bukan sekadar menghafal Al-Quran. Ilmu agama itu bukan sekadar membaca Quran dengan baik. Jadi sewajarnya dan sewajibnya pusat-pusat pendidikan ilmu agama, pusat-pusat tahfiz ini bukan sahaja belajar tahfiz, tapi mesti disertakan dengan ulumuddin, ilmu-ilmu agama itu. Mesti dengan diperkuatkan, dengan ditunjangi dengan ilmu fiqh yang juga datang daripada Al-Quran, ilmu tasawuf, ilmu usuluddin, ilmu-ilmu alat yang lain dengan nahunya, sarafnya, badi'nya, ma'aninya, bayannya, dengan hadis, dengan ilmu-ilmu hadis. Kan itu yang menjadikan mereka alim, yang menjadikan mereka tadi sebagai ulama yang alim. Sebab kita kena ingat bahawa salah satu juga daripada tanda akhir zaman ialah apabila ramainya para qura' tetapi jahil tentang ad-din. Ini juga satu daripada tanda-tanda ataupun alamatul qiyamah ataupun asyratus sa'ah. Antaranya disebut oleh Nabi pada akhir zaman itu ialah lahirnya, iaitu wa fi akhir zaman, pada akhir zaman Nabi menyatakan bahawa akan lahir qurra'un fasaqah. Akan lahirnya ramai qari-qari yang fasik. Qari-qari yang fasik. Qari, kerana ilmu Al-Quran dibaca. Ilmu Al-Quran disebarkan. Pengajian Al-Quran dibaca. Tumbuhnya pusat-pusat pengajian Al-Quran. Tapi berwaspada jika tidak diikuti, di-follow dengan pengajian-pengajian ulum ad-din, maka akan muncul para qurra' dan fasaq. Qurra'un fasaqah, ahli-ahli qari, ahli-ahli yang disebut sebagai ahli-ahli qari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, tapi fasik. Maknanya mereka fasik, tidak beramal dengan Al-Quran itu. Tidak beramal dengan agama. Kerana mereka tidak tahu tentang agama. Mereka hanya menghafal Al-Quran. Mereka hanya tahu tentang baca Quran. Mereka tidak tahu tentang halal haram yang ada di dalam Al-Quran. Ini juga perlu dijaga. Bukan makna kita tak setuju adanya pusat-pusat pendidikan tahfiz yang banyak. Tapi soalnya kita kena ada penambahbaikan supaya dunia tidak sunyi daripada orang-orang yang alim. Alangkah baik kalau mereka itu yang belajar ulum ad-din itu, mereka hafal Al-Quran. Mana mereka dapat menghujahkan segala ilmu agama yang mereka pelajari daripada Al-Quran yang mereka hafal. Jadi sebab itu saya suka menyarankan kepada pusat-pusat tahfiz
supaya menyertakan sama dalam kurikulum mereka, iaitu ulum ad-din, ilmu agama ini. Setengah tempat telah pun ada dan setengah tempat itu belum ada. Dan jika belum ada, maka perlu diadakan. Itu di antara peranan kita sekarang, supaya kita jangan biarkan dunia ini kekeringan para alim ulama. Jangan biarkan dunia dan umat ini dalam kejahilan. Maka di antaranya tanda-tanda akhir zaman ialah diangkat ilmu. Kemudian berleluasa kejahilan. Kejahilan itu berleluasa di mana-mana. Kerana manusia sudah lagi tidak menghiraukan soal ilmu. Dan bahkan ada ajaran-ajaran, pegangan-pegangan khurafat. Khurafat yang menyatakan bahawa belajar ilmu agama sukar untuk cari makan. Dan ini suasana dunia. Ilmu Islam itu dipinggirkan. Khususnya selepas daripada zaman kolonial. Zaman kolonial dulu, zaman-zaman penjajah kita, zaman penjajahan ke atas dunia Islam, apabila dunia barat yang menjajah negara Islam dengan agenda menyambung perang salibnya yang berlaku di antara mereka dengan orang Islam, maka mereka meneruskan agenda memerangi Islam di samping menjarah seluruh kekayaan hasil masuk bumi negara-negara Islam. Di sana juga mereka meneruskan agenda memerangi Islam. Sebab itu kalau kita lihat ketika jatuhnya kerajaan Islam Portugis, jatuhnya kerajaan Islam Melaka di tangan Portugis. Portugis yang yang datang dengan Alfonso de Albuquerque dan sebagainya. Kalau kita lihat, mereka bukan datang dengan bala tentera saja, tapi mereka datang membawa padrinya sekali. Betul, kalau kita baca dalam sejarah Portugis yang datang ke Melaka itu, bukan setakat pemimpin tentera, bukan setakat jendera-jenderanya, bukan setakat pemimpin-pemimpin ketenteraan, tapi datang sama ialah Lopes de Square. Ini di antara seorang di antara padri yang terkenal di kalangan bangsa Portugis ini, datang bersama dengan padri. Maknanya mereka mempunyai agenda untuk mereka mengembangkan Kristian dan meruntuhkan Islam itu sendiri. Jadi sebab itu, bila penjajah itu berada di dunia ataupun tanah-tanah milik umat Islam, mereka mentadbir, lalu mereka wujudkan dualisme di dalam pendidikan. Ada pendidikan barat, yang masa itu kita lihat tumbuhnya sekolah-sekolah Inggeris, yang dianggap sebagai sekolah-sekolah yang standard, dan diberikan kemudahan oleh kerajaan, diberikan kemudahan oleh Inggeris dengan segala prasarananya, dengan kemudahan gurunya, dengan kemudahan pendidikannya, dengan kemudahan lanjutannya, dan kemudian diperkenalkan begitu sekali hebat. Adapun pendidikan agama dipinggirkan, tidak diberikan bantuan. Tinggallah pendidikan agama sebagai pondok-pondok tradisional yang dilontar jauh daripada arus perdana. Maka wujudlah dua aliran itu yang sepatutnya tidak wujud dua aliran itu, kerana Islam itu meliputi seluruh keperluan agama dan ilmu-ilmu yang lain. Dan bahkan kalau kita lihat, seluruh ilmu-ilmu Islam itu merangkumi seluruh ilmu-ilmu yang ada sekarang, asalnya daripada rangkuman ilmu-ilmu Islam. Jadi kerana itu, di mana kita lihat mereka telah berjaya menyingkirkan Islam dan ilmu Islam, akhir sekali wujud kebodohan. Sebab itulah sekarang ramai umat Islam, lahirnya masyarakat Islam yang tak tahu membaca Al-Quran, masyarakat Islam yang tak tahu ilmu fiqh, masyarakat Islam yang tak tahu tentang hukum hakam dan sebagainya. Jadi itulah fitnah akhir zaman, maka kejahilan berleluasa. Kenapa? Kerana da'iyah tadi, kerana khurafat tadi. Belajar agama ketinggalan, belajar agama tak dapat cari makan, belajar agama sempit rezeki dan sebagainya. Ini semua adalah kerja-kerja menakutkan masyarakat umum daripada mengikuti pendidikan agama. Sehingga akhirnya maka lahirlah manusia-manusia yang jahil tentang agama. Penyakit kikir, yakni penyakit kedekut ataupun penyakit bakhil akan berleluasa. Ini di antara pada akhir zaman, penyakit bakhil. Kenapa mereka bakhil? Kerana mereka tidak tahu bahawa rezeki yang mereka perolehi itu adalah daripada Allah Ta'ala. Mereka merasakan, kerana bila kecintaan kepada dunia sudah berleluasa, maka manusia akan menjadi bakhil ataupun menjadi kedekut. Yang tak kedekut tu kerana dia yakin balasan akhirat. Bila satu orang tu tak yakin balasan akhirat, bukan senang untuk memberi apa yang dia cari, apa yang dia miliki. Itu satu perkara yang bukan senang. Kerana itulah di antaranya orang yang benar-benar mengenali akhirat, maka akan hilang kebakhilan dia. Sebab itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang dermawan itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak ada iman, yang dia tak tahu, yang dia kira kalau memberi dia akan hilang. Kerana dia menggunakan sifir ataupun menggunakan matematik dunia. Matematik dunia ni kalau 10 tolak 2 dia tinggal 8. 10 tolak 1 tinggal 9. Maknanya bila tolak namanya berkurangan. Itu dalam ilmu matematik dunia. Maknanya kalau kita ada RM10, kita derma RM2, kita akan baki lagi RM8. Maknanya dia akan nampak antara 10 tadi belum derma 10. Lepas derma tinggal 8. Sudah tentulah lebih besar 10 daripada 8. Kalau begitu baik tak payah derma. Lalu timbullah mereka sifat kekikiran. Sifat-sifat sifat kebakhilan. Tapi ada pun orang yang beriman kepada akhirat, dia menggunakan matematik akhirat. Dia tidak guna matematik dunia ini. Dia lebih yakin pada matematik akhirat. Di mana Allah Ta'ala menyatakan bahawa bila kita memberi satu pemberian, Allah Ta'ala akan gandakannya dengan 10 hingga 700 gandaan. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala sendiri menjelaskan bahawa sekurang-kurang gandaan yang kita beri, RM1 yang kita beri akan dibalas 700 kali ganda. Makna tu paling kurangnya dengan 700 kali ganda. Sebanyak-banyaknya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah ganda-ganda lagi. Berapa banyak gandaan itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi sekurang-kurangnya dalam matematik ad-din, dalam matematik agama, dalam bab bersedekah, di mana Allah menjelaskan bahawa kita menderma RM1, kita akan dapat bayaran, ganjaran, gandaan, balasan 700 kali ganda. Jadi kalau orang tadi dia derma RM10, dia ada duit RM10, dia derma RM2. RM2 kali dengan 700 tadi, bukankah 1400 kali ganda yang kekal untuk dia? Dan dia ada lagi duit dalam dunia, duit dia RM8. RM8 campur dengan 1400 kali ganda tadi berapa? Maknanya itulah yang menjadi dorongan untuk mereka menderma. Bukan semakin berkurangan, bahkan semakin bertambah dengan gandaan yang begitu banyak. Belum dikira lagi bantuan lain. Orang yang menderma di antara disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, bukan sahaja gandaan dari segi pahala, bukan sahaja gandaan di akhirat, tapi orang yang menderma diberikan balasan oleh Allah di dunia dengan dimurahkan rezeki. Di antara rezeki akan semakin murah. Antara kelebihan derma ialah Allah Ta'ala akan mengangkat penyakit-penyakit kronik yang dihidapi oleh orang yang menderma, menjauhkan mereka daripada penyakit-penyakit kronik. Surah khususnya kita di dalam musim kekangan COVID ini contohnya. Bagaimana untuk mengangkat di antara cara untuk mengangkat, memohon pertolongan Allah agar diangkat penyakit ini, maka banyakkan derma, banyakkan istighfar, banyakkan derma. Istighfar itu kerana istighfarlah, kerana istighfar melepaskan kita daripada dosa. Kerana segala bala itu balasan atas dosa-dosa kita. Dan di antara meringankan kehidupan kita untuk diangkat segala kepayahan ialah menderma. Jadi kerana itu banyak lagi tambahan-tambahan lain yang diberikan oleh Allah dalam kelebihan menderma selain daripada diberikan pahala. Jadi justru pada akhir zaman manusia sudah tidak ada ilmu. Bila sudah tidak ada ilmu agama, maka mereka menyuluh akhirat itu. Mereka tidak menyuluh kepada akhirat. Bila tidak menyuluh kepada akhirat, sudah tentu akan bakhil. Kerana orang yang tidak ada keyakinan kepada balasan akhirat, maka dia akan bakhil. Sebab itu kalau kita lihat, kadang-kadang saya banyak juga pengalaman melancarkan derma untuk pembinaan kolej, pembinaan pondok dan sebagainya, pembinaan masjid, tolong-tolong sahabat dan sebagainya untuk lancar derma. Di antara pengalaman-pengalaman kita, kadang-kadang derma ini dia tak semestinya datang daripada orang-orang yang kaya. Tidak semestinya begitu. Bukan orang yang kaya sasaran derma itu sebenarnya. Kadang-kadang orang-orang yang biasa, kadang-kadang orang yang berada, yang lebih miskin daripada kita yang miskin. Kenapa begitu? Kerana dia bukan datang kegemaran menderma atau keberanian untuk menderma bukan datang daripada kerana hartanya banyak, tapi datang daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia kaya tapi dia tak yakin pada Allah, dia tidak akan sanggup memberi walaupun sedikit. Walaupun dia orang miskin, tapi dia mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah Taala, dia akan menderma. Kerana derma itu bukan datang daripada harta, kaya atau tidak kaya, tapi derma itu datang daripada hati, yakin atau tidak yakin kepada Allah Ta'ala. Jadi kerana itu, salah satu daripada tanda seorang itu yakin kepada Allah, ialah dia tidak kikir, ataupun tidak bakhil. Justru pada akhir zaman, kata Nabi, akan berleluasa. Sebagaimana yang disebut di dalam Fathul Bari, bahawa akhir zaman akan berleluasanya kejahilan dan akan berleluasanya iaitu kekikiran. Kemudian fitnah bermaharajalela.
fitnah bermaharajalela. Bagaimana fitnah bermaharajalela? Mana fitnah itu sudah tidak dapat dibendung lagi. Fitnah sudah tidak dapat dibendung lagi. Lebih-lebih lagi kita pada akhir zaman ini. Zaman internet, zaman borderless world. Zaman dunia sudah tidak ada sempadan lagi. Maka zaman inilah fitnah dapat tersebar dengan begitu cepat. Sekali kita posting perkataan yang fitnah, maka dia akan tersebar dengan begitu pantas. Dalam masa hanya berapa saat, fitnah itu sampai ke kutub utara, sampai ke penghujung bumi di sebelah selatan, Antartik dan Antartika, sampai ke seluruh dunia beredar, sampai kepada pelosok-pelosok dunia yang tidak dapat dimasuki oleh orang sebelum daripada ini. Inilah dunia akhir zaman, fitnah bermaharajalela. Disebarkannya dengan cepat, tapi untuk menarik baliknya menjadi satu kesukaran. Sebab itu seorang ulama berkata, di mana fitnah itu ibarat engkau menabur engkau menabur kapas-kapas di sepanjang perjalananmu. Engkau tabur, berjalan sambil engkau tabur kapas tadi. Tapi engkau senang untuk menaburnya. Tapi untuk mengutipnya kembali, tidak mungkin lagi dapat dikutip. Kerana dia telah diterbangkan oleh angin ke mana-mana. Dia telah pun dibawa oleh angin ke mana-mana. Maka begitu fitnah. Jadi, bagi kita yang beriman, pastikan kita tidak menyambung lidah-lidah fitnah. Pertama, jangan buat fitnah. Yang kedua, jangan sambung lidah fitnah. Jadi sebab itu dalam Facebook itu pun kita jangan nak like semudah-mudahnya. Tengok dulu sama ada benar ataupun salah fitnah ataupun tidak. Jangan kita menjadi penggalak kepada kesuburan fitnah yang berlaku pada akhir zaman. Kerana fitnah akhir zaman ini maha dahsyat. Dia akan mencetuskan peperangan, mencetuskan perbalahan, mencetuskan permusuhan dan sebagainya. Sehingga yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Jadi sebab itu perlu kita ingat. Kerana pada akhir zaman terlalu ramai golongan-golongan Ruwaibidah yang mana mereka itu golongan-golongan bodoh dan jahil tentang agama dan mereka itu mengeluarkan fatwa sesuka hati dan mereka gemar untuk melakukan perkara mungkar dan maksiat serta mereka penyebar kepada fitnah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan yang nampak bahawa di akhir tanda-tanda tersebut yang disaksikan itu memang banyak terjadi di samping adanya keadaan sebaliknya daripada itu. Dan yang dimaksudkan oleh hadis tersebut ialah berpengaruhnya hal-hal sehingga tidak ada yang tidak demikian melainkan sangat jarang. Inilah yang ditunjukkan oleh hadis dengan ungkapan dihilangkan ilmu, kemudian fitnah bermaharajalela dan kemudian banyak peperangan yang terjadi. Sebab itu peperangan yang terjadi begitu banyak, sambung menyambung. Dunia sudah tidak sunyi lagi daripada peperangan. Dulu jarang-jarang berlakunya peperangan. Sekarang sudah berlaku peperangan di mana-mana. Belum berhenti lagi peperangan itu, telah sambung peperangan yang lain. Peperangan ini belum berhenti, telah sambung penyertaan peperangan yang lain. Peperangan demi peperangan, pembunuhan, kelaparan, kebuluran berlaku pada akhir zaman. Maka ini semua adalah tanda-tanda dunia sudah terlalu tua. Zaman sudah terlalu tua. Tapi manusia masih merasa muda dan manusia masih leka dengan dunianya. Jadi sebab itu perlulah kita semua kembali kepada agama dan kembali kepada ad-din. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu antaranya dinyatakan oleh Nabi SAW ialah dengan diangkatnya ilmu. Mana ilmu semakin lama semakin berkurangan, ilmu akan semakin lama semakin diangkat oleh Allah daripada dunia ini. Daripada yang diriwayatkan daripada Huzaifah, dalam satu hadis yang sama yang diriwayatkan daripada Huzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudrasul islamu kama yudrasu wasayyi'us saubi wasayyi'us saubi hatta la yadri ma siyamu wala salatu wala nusuk wala sadaqatu wa yusra ala kitabillahi fil lailatin fala yaqa fil ardi minhu ayatun wa yabqa tawaifu minan nasi syaikhu al kabiru wal ajuzu yaqulu adrakna aba'ana ala hazihil kalimah yaquluna la ilaha illallah. Di mana kata Nabi SAW akan hancur Islam ini seperti hancurnya kain yang telah lusuh. Islam ini akan hancur. Maka sedikit demi sedikit Islam itu akan tidak dikenali oleh manusia. Akan hancur sedikit demi sedikit sebagaimana kain usang yang reput. Sehingga tidak diketahui orang lagi apa itu puasa. Ini pada akhir zaman. Sehingga Nabi sendiri beritahu orang pada masa itu tak tahu lagi apa makna puasa. Dan kalaupun ada yang tahu perkataan puasa, tapi mereka tidak tahu apakah ia puasa. Apakah tuntutannya, apakah
hikmah daripada puasa, bagaimana melaksanakan puasa, zahirnya, batinnya, bagaimana puasa orang-orang yang orang-orang yang bertakwa, dosa puasa yang sebenarnya. Jadi mereka sudah tidak tahu pada akhir zaman. Ini menunjukkan bahawa kejahilan sudah sangat berleluasa. Wala salata, ada yang tidak tahu tentang salat. Sekarang kita rasa macam kita masih tahu salat, tapi sebenarnya di luar sana kita tidak tahu. Cuba kita buat, cuba kita cek kalau kita mampu. Daripada 100 orang anak remaja, peringkat sekolah, tak payahlah sekolah rendah, sekolah menengah, peringkat sekolah menengah, daripada 100 orang anak remaja, berapa orang yang sebenar-benarnya tahu tentang salat? Dan yang tahu tentang salat itu yang sebenar-benarnya berapa ramai yang sentiasa, yang tidak meninggalkan salat? Inilah salat pada akhir zaman. Manusia sudah lupa kepada Allah. Manusia sudah tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Justru kerana kita menyuburkan mereka dengan kecintaan kepada dunia. Hubbud dunia ra'sul khati'ah. Di mana kasih kepada dunia menjadi punca segala kerosakan dan kebinasaan di dunia ini. Dan sekarang kita didik dengan dunia. Bahkan orang yang menghantar anak belajar agama pun kadang-kadang tanpa dia sedar, dia suburkan, digalakkan, dirangsang anaknya dengan dunia juga. Walaupun belajar agama, itu sudah belajar agama. Belum yang belajar agama. Yang sudah belajar agama, ibu nak hantar anak pergi sekolah belajar agama. Pesan pada anak belajar rajin-rajin. Nanti akan dapat peperiksaan yang baik, kemudian keputusan yang baik. Kamu nanti jadi orang yang berilmu dengan ilmu agama yang baik. Menjawat jawatan dalam agama dengan jawatan yang baik. Gajinya besar, kehidupannya mewah. Kita selalu suburkan begitu. Melahirkan manusia yang cinta kepada dunia sebenarnya sedang mencetak. Kita sedang mencetak musuh-musuh kepada agama, dan kita sedang melahirkan, sebenarnya kita sedang melahirkan manusia yang akan menjadi jahat di muka bumi tanpa adanya, kerana mereka cinta kepada dunia menyebabkan mereka akan melakukan kejahatan dan kerosakan. Jadi sebenarnya datang daripada mana sebenarnya ajaran gangsterisme itu? Sebenarnya datang daripada kita mendidik mereka cinta kepada dunia. Jadi mereka tak dapat cara halal, mereka akan cari cara haram. Maka wujudlah sektor-sektor ekonomi yang berteraskan kepada perkara-perkara yang haram. Jadi sama ada secara haram dari segi agama, juga haram dari segi perlembagaan negara dan sebagainya. Maka semua ini akan melahirkan kita menyuburkan kecintaan kepada dunia. Sebenarnya kita sedang mencetak ataupun kita sedang membentuk kumpulan-kumpulan gangster yang akan memusnahkan alam ini. Jadi sebab itu perlu kita balik semula kepada agama, cinta kepada akhirat itu. Di mana akhir zaman kata Nabi akan lahir, akan wujud manusia yang tak tahu lagi salat, tak tahu lagi puasa, wala nusuk, tak tahu apakah dia ibadah haji. Bagaimana nak mengerjakan haji, mengerjakan ibadah-ibadah, mereka tidak tahu. Dan wala sadaqah, mereka tak tahu apa dia zakat. Zakat sendiri pun tak tahu. Tengoklah sekarang pada akhir zaman, pembayar zakat terpaksa diburu. Dulu orang yang membayar zakat datang kepada pemungut zakat. Orang yang membayar zakat datang kepada negara mengeluarkan zakat mereka. Justru kita sekarang kena kempen orang untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Mereka sudah tidak ada kesedaran. Mereka sudah cinta kepada dunia mereka sehingga mengeluarkan zakat dirasakan sebagai satu kerugian. Mengeluarkan zakat kepada mereka dirasakan satu kebodohan. Maka itu dia antara sifat pada akhir zaman. Jadi kerana itulah mereka pada akhir zaman tak tahu lagi. Nabi kata tak tahu apa dia salat, apa dia puasa, apa dia haji, apa dia sedekah. Dan diterbangkan kitab Allah pada suatu malam sehingga tidak ada lagi yang tinggal di bumi ini satu ayat pun. Di mana akhirnya akan berlaku Allah Ta'ala akan angkat ayat-ayat Al-Quran daripada mashaf-mashaf. Dan ini pernah berlaku dalam pada pertengahan tahun 80-an dahulu pernah berlaku. Di mana orang buka Al-Quran tidak ada ayat di dalam. Baru malam tadi dia baca ayat itu, muka surat itu, surah itu, dia baca. Tengok pagi esok lepas pada subuh, ada ayat yang sudah pun hilang. Dan ada satu muka surat betul hilang. Ada yang 2-3 helai akan hilang daripada mashaf. Jadi kosong. Jadi kosong. Ini pernah dan ini sudah berlaku
pada pertengahan tahun 80-an dahulu. Maknanya Allah Ta'ala akan mengangkat ayat-ayat sehingga tidak tinggal satu ayat. Itu baru permulaan berlaku pada akhir zaman. Akhirnya tidak ada lagi ayat Al-Quran di dalam mushaf. Kita akan bangun pagi, buka mushaf, sudah tidak ada satu ayat pun daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Al-Quran pergi? Kerana Al-Quran terasa hati. Diangkat oleh Allah kerana manusia tidak baca. Di dalam rumahnya ada mushaf tapi tidak dibaca. Di dalam rumahnya ada Al-Quran tapi tak disentuh. Ialah pada bulan Ramadan. Sekadar itu sahaja Al-Quran tidak dihiraukan. Kita pun kalau kita pergi ke rumah orang, kita menjadi tetamu, tiba-tiba tuan rumah tak hirau kita, kita balik ke tidak? Kita akan balik. Kita duduk, tuan rumah tak tanya. Cuma Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Naiklah, kita pun naik duduk. Kemudian tak ditanya, tak disapa, datang daripada mana, tak dibawa berbual, usah kata nak jamu air, usah kata nak jamu makanan, tak dilayan langsung. Bahkan mereka hanya bercakap sama ahli keluarga mereka saja. Kita tak dilayan, balik tak kita? Kita akan balik. Sama ada kita akan balik senyap-senyap ataupun kita akan minta izin balik. Maka begitulah juga Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi guru kita, menjadi pemandu kepada kita. Tapi tiba-tiba kita tak menghiraukannya. Maka akhirnya Allah Ta'ala akan Al-Quran setiap masa berdoa kepada Allah. Kerana bila tidak dihirau, bila tidak dilayan oleh manusia, Al-Quran berdoa untuk kembali kepada Allah, tinggalkan dunia, maka itulah yang akan berlaku pada akhir zaman. Maka sebab itu tuan-tuan, waktu sekarang kita masih ada Quran, masih ada bersama kita, bacalah Al-Quran. Lebih-lebih lagi kita saat ini, saat berada dalam kekangan, tambah lagi 2 minggu sehingga sampai kepada 14 April. Semua ini adalah kehendak daripada Allah Ta'ala. Dengan kerana itu kita duduk lama ni, masih lama lagi waktu kita duduk di rumah, tidak ke mana-mana, maka baca Al-Quran. Yang tak pandai baca Quran, tolong belajar baca Quran. Yang dah pandai baca Quran, tolong selalu baca Quran. Kerana apa? Dengan kita semua membaca Al-Quran, selagi zikir masih terdengar di muka bumi ini, maka selagi itulah malaikat akan mengunjunginya, selagi itulah Allah akan mengasihinya. Jadi sebab itu kita melakukan kembali kepada Allah Ta'ala. Ini saat Allah Ta'ala suruh kita muhasabah. Selama ni tak sempat nak berfikir. Sebab kita sibuk. Yang pejabat sibuk dengan pejabat. Yang berniaga sibuk dengan berniaga. 24 jam fikir. Siang meeting. Malam pula ada klien nak jumpa sebagainya. Bila kita nak duduk dalam majlis ilmu. Bila kita nak fikir akhirat. Balik rumah kita mengantuk. Kita tidur. Bangun pagi esok. Kita rasa lapar. Kita makan. Kita nak bekerja pergi ke pejabat. Kita sudah roda kita tu berpusing. Terlalu ligat roda kita berpusing. Sehingga kita tak sempat nak tengok lidi mana yang patah. Tapi sekarang Allah Ta'ala hentikan roda hidup kita ini. Allah Ta'ala henti. Atau Allah Ta'ala perlahankan dia. Supaya kita sempat melihat roda manakah yang patah. Roda mana yang roda mana yang bengkok. Supaya kita dapat betulkan balik. Roda hidup ini perlu diperbetulkan. Ini peluang Allah Ta'ala beri muhasabah kepada kita. Masing-masing duduk suluk dalam rumah masing-masing. Masing-masing duduk suluk, duduk bertapa dalam rumah masing-masing. Maka sekarang, inilah saat kita bermuhasabah. Ambil buku-buku, beli buku-buku agama. Kita baca, kita selidik. Sekarang kita ada pula kuliah online. Kita tengok ramai ustaz-ustaz kita buat kuliah online. Alhamdulillah. Maknanya kita tidak akan kesunyian. Mana di samping kita memanfaatkan, maknanya kita mengambil kesempatan di atas bala yang Allah Ta'ala turun, ujian yang Allah Ta'ala turun, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Baik. Akhir zaman kata Nabi SAW, manusia ketika itu diangkat Quran hingga tidak tinggal Al-Quran lagi di muka bumi. Kemudian wa yabqa tawaifu minan nasi syaikhul al-kabir. Di mana kata Nabi SAW, dan tinggallah beberapa golongan manusia lelaki dan wanita yang telah berusia lanjut dan lemah, yang berkata, kami dapati bapa-bapa kami dahulu mengucapkan kalimat ini, iaitu kalimat la ilaha illallah. Jahilnya manusia pada zaman itu, di mana pada waktu itu sehingga yang tinggal orang-orang tua, laki-laki dan perempuan. Ilmu dah tak ada. Tak tahu menahu tentang ilmu. Tak tahu menahu tentang puasa. Tak tahu menahu tentang zakat. Kerana mereka dulu tidak berilmu, tidak mencari ilmu. Nak cari ulama', ulama' semua dah mati. Nak tengok dalam Quran, Quran sudah tidak tinggal lagi ayat-ayat daripada Allah Ta'ala. Maka ketika itu, yang mereka ingat hanya satu saja. Dulu datuk-datuk nenek moyang kami pernah ajar kami, Islam itu ialah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan lain melainkan Allah. Ketika itu hanya tinggal perkataan syahadah. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan bahawa pada zaman itu akhirnya manusia tidak ada lagi boleh menyebut, apabila sebut apa dia Islam,
Mereka dah tak tahu apa dah Islam. Kecuali mereka hanya boleh menyebut Allah sahaja. Ini makna menunjukkan bahawa betapa kejahilan sudah berluasa di kalangan manusia pada akhir zaman sebagai salah satu daripada tanda-tanda bahawa dunia sudah pun hampir kepada kiamatnya. Jadi sebab itu kita hendaklah berwaspada. Baik, perkara yang kedua. Yang dia di antara hadis. Jadi saya pilih-pilih hadis untuk dibincangkan bersama. Sebab kita bukan nak perhabis kitab ni. Kita cuma nak mengisi waktu duha dengan hadis-hadis Nabi. Yang berkait dengan tanda-tanda ataupun realiti yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Kita baca hadis-hadis yang telah pun berlaku. Realitinya. Di mana antaranya kata Nabi SAW, ramainya pegawai serta pembantu penguasa yang zalim. Ini salah satu daripada tanda pada akhir zaman. Akhir zaman itu pemimpinnya zalim dan ramai pula penguasa-penguasanya zalim. Wa qala Nabi SAW, satu hadis daripada Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Umamah bahawa Nabi SAW bersabda, yakunu fi hazihil ummah fi akhir zaman rijalun yakhruju rijalun min hazihil ummah fi akhir zaman ma'ahum asyatun ka'annaha aznabul baqar yaghduna sakhitallah wa yaruhuna fi ghadabih. Di mana kata Nabi SAW, pada akhir zaman akan muncul orang-orang yakni lelaki daripada kalangan umat ini. Atau baginda bersabda, akan muncul orang-orang lelaki daripada kalangan umat ini. Pada akhir zaman, mereka membawa cemeti seperti seekor unta, ekor lembu pada pagi dan petang. Hari mereka selalu dalam kemurkaan dan kebencian Allah Ta'ala. Ini ulama menyatakan di dalam riwayat At-Tabarani, di dalam Al-Kabir, juga diriwayatkan di dalam kitab Sahih Musnad Imam Ahmad, di mana pada Imam Ahmad jilid yang kelima pada muka surat 250 dijelaskan tentang hadis ini, bahawa pada akhir zaman akan lahirnya pemimpin-pemimpin yang khianat, pemimpin-pemimpin yang menzalimi rakyatnya, pemimpin yang menzalimi rakyat disertakan dengan pegawai-pegawainya. Mana pegawai-pegawai kerajaan yang juga menyambung, yang juga menyuburkan kezaliman kepada rakyat. Jadi itulah di antara sifat pada akhir zaman. Di mana pemimpin-pemimpin melakukan kemungkaran dan mengajak rakyat melakukan kemungkaran. Menzalimi rakyatnya. Dan sebab itulah Nabi SAW memperingatkan kita, sayakunu ba'di umara yakzibuna wa yazlimun. Faman saddaqahum bikazabihim fa'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu. Nabi menyatakan bahawa kamu akan bertemu nanti pada akhir zaman, wahai umat aku, kamu akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mana mereka itu selalu berdusta dan melakukan kezaliman. Yakzibuna wa yazlimun, mereka selalu berdusta, bohong saja. Bermula daripada manifestonya sudah dusta. Bermula daripada ucapannya, bermula pada janjinya, semua sudah dusta. Kerana yang mereka fikir hanya untuk menang. Lalu untuk menang mesti berjaya menipu rakyat. Maka dengan kerana itu ada yang menipu rakyat kerana untuk menang dan mereka berdusta dengan dusta yang sesungguh-sungguhnya. Sehingga ada yang berkata, dulu kami berjanji begitu, ingat ke kami tak menang. Maknanya mereka sudah awal-awal sudah berbohong. Mereka sudah berdusta. Ini yang disebut oleh Nabi, pada akhir zaman akan ada manusia-manusia yang memimpin kamu tapi dia berdusta. Dan dia menzalimi kamu. Menzalimi kamu dengan makna mereka tidak memikirkan soal-soal kebajikan kamu. Mereka tidak memikirkan kamu. Mereka mengadakan polisi-polisi negara yang tidak memikirkan kebajikan kamu. Jadi mana pada akhir zaman kamu akan bertemu dengan pemimpin yang zalim dan pemimpin yang suka berdusta. Maka kata Nabi, siapa di kalangan kamu yang membenarkan pendustaan pemimpin kamu? Tahu dah pemimpin itu dusta tapi dia benar. Dia tolong sebarkan, dia tolong backup, dia tolong defense dan sebagainya. Maka dia, bila seorang tu membenarkan pembohongan pemimpin dan menolong kezaliman pemimpinnya walau dengan pertolongan yang kecil, maka Nabi berkata, kamu bukan dari kalangan umatku dan aku tidak mengaku menjadi Nabi kepada kamu. Maknanya umat Nabi Muhammad bukan umat yang membenarkan pembohongan. Umat Nabi Muhammad bukan umat yang membantu dan menolong kezaliman. Maka bila ada umat Muhammad ini yang membantu kezaliman, yang membenarkan pembohongan, maka Nabi kata dia bukan umat aku. Menunjukkan kepada kita bahawa di sana
kita akan berdepan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi sepanjang perjalanan ini, simfani min ahli nar. Kata Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi berkata, simfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Nabi kata ada dua perkara yang aku tidak pernah lihat dan yang aku tak sempat dengan zaman aku, iaitu pemimpin yang memegang cemeti. Cemeti itu makna selalu memegang kuasanya, menggunakan kuasanya menzalimi rakyat, menggunakan kuasanya menyusahkan rakyat, menggunakan kuasanya menghimpit rakyat. Pemimpin sebenarnya khadam kepada rakyat. Itu sepatutnya pemimpin adalah khadam. Dia bekerja untuk rakyat. Justru itu yang kita namakan dalam dunia kita sekarang, iaitu wakil rakyat. Tapi justru apa yang berlaku sebaliknya. Jadi sebab itu perlu kita kembali kepada politik Islam. Tidak ada satu kepimpinan, tidak ada satu kaedah yang terbaik membetulkan perjalanan politik ini selain daripada kembali kepada politik Islam. Balik pada politik Islam. Sistem dan peraturan politik lain semuanya adalah sesat daripada jalan Allah Ta'ala. Walaupun ada yang cuba nak menegakkan benang yang basah, pendekatan mereka lebih baik, keadaan mereka lebih baik, sebenarnya tidak. Yang paling baik ialah pendekatan politik Islam, kerana Islam itu adil. Islam itu agama yang adil. Islam agama yang adil. Tengoklah kita lihat dalam perundangan Islam sendiri pun, kalau kita bincang secara santai pun, contohnya mencuri. Contohnya mencuri. Dalam Islam mencuri hanya mencuri potong tangan jika sabit kesalahan. Itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Mencuri barang yang dijaga oleh tuannya dan benar-benar milik tuan itu. Kalau mencuri barang yang tak dijaga oleh tuan, yang diabaikan oleh tuan, maka itu tidak dijatuhkan hukuman potong tangan. Seorang pencuri mencuri motosikal yang ditinggalkan oleh tuan motosikal di tepi jalan pada waktu malam hari. Dia letakkan kunci serta ditulis di situ, kunci ada di sini. Itu tidak akan dijatuh hukuman. Pencuri itu tak akan jatuh hukuman. Makna begitu dengan syarat yang begitu ketat, iaitu mencuri potong tangan. Tapi dalam dunia kita sekarang, dalam dunia kita rasa mencuri potong tangan itu zalim. Sebab daripada ada tangan, jadi tak ada tangan. Tapi kita kata apa? Denda itu adalah lebih baik. Lalu dipenjara 2 tahun. Contoh, mencuri dipenjara 2 tahun. Sebenarnya itulah yang lebih zalim. Kenapa? Kerana bila dipenjara, dia berada dalam penjara. Bila dipenjara, maka dia pun dijatuhkan hukuman penjara. Selama dia di dalam penjara, dia dijamu makan ataupun tidak. Negara terpaksa beri dia makan. Negara terpaksa beri dia minum. Negara terpaksa beri dia kemudahan yang ada dalam penjara. Walaupun tidak sebanyak mana. Diberikan kemudahan. Mesti ada pakaian. Walaupun seluar-seluar pendek. Diberi pakai baju t-shirt. Diberi sabun sebuku. Diberi beruh gigi. Diberi ubat gigi dan sebagainya. Maka semua untuk menyara banduan dalam penjara. Ini siapa yang sara? Negara. Negara ambil duit daripada mana? Daripada rakyat. Jadi alangkah pelik. Mencuri duit rakyat. Kemudian rakyat sara dia makan. Ini menunjukkan kezaliman. Maka menyebabkan ramai orang yang nak mencuri. Kenapa? Kerana mencuri dapat barang curian. Kemudian bila dijatuhkan hukuman, disapot hidupnya. Disara. Tak perlu bekerja. Rakyat paksa pergi ke kebun menoreh getah. Rakyat paksa mengait kelapa sawit untuk mendapatkan hasil. Rakyat paksa pergi ke laut menjadi nelayan. Rakyat paksa pergi ke pejabat untuk mendapatkan pendapatan. Banduan dalam penjara, bangun pagi makan. Tengah hari mereka dihidang makan. Malam mereka makan. Esok bangun makan lagi. Siapa yang menyara mereka? Iaitu negara. Negara itu siapa? Negara itu rakyat. Dulu duit yang dicuri, duit siapa? Duit rakyat. Kan pelik berlaku. Tapi kalau kita jatuhkan hukuman potong tangan, maka negara tidak perlu menyara mereka. Sekadar bila sabit kesalahan, mahkamah menjatuhkan hukuman, dipotong tangan. Dia saja yang akibatnya. Mana kesakitan itu hanya menimpa dia yang mencuri. Dan ada pula yang simpati, kalau begitu kesianlah kat dia. Kita ni pelik sibuk. Sibuk kasihan kepada orang yang melakukan jenayah. Tidak kasihan kepada mangsa jenayah. Ini mana? Sebab itulah Islam itu agama yang adil. Sebab itulah dunia barat, dia cuba sedaya upaya untuk tidak membenarkan wujudnya negara Islam dengan sistem dan perundangan Islam. Sebab dia bimbang. Bila wujud sebuah negara Islam yang dengan perundangan Islam, sehingga negara itu menjadi adil, terkenal, menyebabkan orang akan meninggalkan barat. Orang akan meninggalkan perundangan yang dicipta oleh mereka kerana melihat ketidakadilannya. Jadi ini di antara cara yang paling cepat untuk mengajak manusia kembali kepada Islam ialah dengan adanya daulah Islam. Yang bukan sahaja rakyat dalam negara itu akan masuk Islam dan menyokong Islam,
tapi negara-negara lain akan melihat keadilan Islam itu sendiri. Jadi sebab itu pada akhir zaman kata Nabi, ialah akan berlaku munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Sebab itu kita tidak salah. Tidak salah untuk kita, bahkan kita umat Islam patut berpolitik. Ini kadang-kadang ada setengah kita berkata ulama tak perlu politik kerana politik itu kotor. Memang betul politik itu kotor, iaitu politik barat, politik sekular. Politik Islam itu takkan kita nak kata politik Islam tu kotor sebab Nabi berpolitik. Dan ada pula yang kata dah Nabi tolak politik. Ini ada juga begitu. Yang dia katakan apa? Pernah Nabi ketika di Mekah, Nabi ditawarkan, wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaina, wa in kunta turidu sarafan sawadnaka alaina, wa in kunta turidu mulkan wa in kunta turidu malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aksarana malan. Banyaklah dia datang jumpa dengan Nabi, pemimpin Quraisy, kata pada Nabi, kalau engkau nak harta, kami beri harta. Kami kumpul harta kami hingga kamu hatta takuna aksarana malan, hingga kamu menjadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaina. Kalau engkau nak jadi raja, kami lantik kamu jadi raja. Lalu Nabi menolaknya. Lalu mereka berkata, ini dalil Nabi menolak berpolitik. Ini satu penafsiran ataupun satu pemahaman yang salah. Nabi tidak menolak politik. Nabi menolak ketika itu dilantik menjadi raja, ialah menjadi raja yang boneka. Nabi tak nak. Politik Islam bukan politik boneka. Politik Islam bukan politik Alibaba. Politik Islam adalah politik yang realiti. Kalau Nabi dilantik pada masa itu sebagai raja, dilantik oleh siapa? Oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, oleh orang kafir Quraisy dan sebagainya, lantik jadi raja. Maka sudah tentu yang menjadi menteri-menterinya ialah pemimpin-pemimpin Quraisy tadi. Maka masih lagi tidak dapat melaksanakan Islam. Nabi sekadar dilantik jadi raja, boleh terima gaji sebagai pemimpin raja. Tapi Nabi tak dapat membentuk negara. Nabi tidak dapat mengajak masyarakat membentuk sebuah negara yang taat pada Allah, yang sujud pada Allah, yang menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal, yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Jadi Nabi tak terima, itu tak ada makna. Kerana politik Islam bukan politik Alibaba tadi. Lalu bila Nabi tiba di kota Mekah, Nabi tiba di kota Madinah, setelah kekuasaan politik yang sebenar dapat dikuasai, maka Nabi menjadi ahli politik yang membentuk perubahan dalam negara dan dunia seluruhnya. Ini politik Islam. Jadi jangan lagi ada ulama-ulama yang overwarak, tiba-tiba nak lari daripada perjuangan dan politik. Dia ada juga begitu. Kita bukan dilarang untuk suluk, uzlah dan sebagainya. Tapi jangan tinggalkan politik. Kerana politik ini adalah kehidupan. Politik kehidupan ummah, kehidupan manusia seluruhnya. Dan orang yang tak berpolitik pun akan terkena dengan politik. Kalaupun dia tak berpolitik, seorang yang tak mahu berpolitik, lalu dia tidak mengundi. Bila sampai musim pilihan raya, dia tak mengundi. Saya tak nak mengundi sebab saya tak nak politik. Hari orang mengundi, dia lagi masuk dalam kebun getah. Dia yang tak berpolitik, dia tak undi siapa-siapa. Bila dia tak undi siapa-siapa, tiba-tiba naik sebuah kerajaan, dia terkesan tak dengan kerajaan itu. Kalau kerajaan itu naikkan harga minyak, dia yang tak mengundi tadi, kena bayar minyak murah ke minyak sama dengan yang dinaikkan oleh kerajaan? Sama. Sebab itu kita kena ingat, walaupun kita tak berpolitik, menjauhkan daripada politik, kesan politik tetap berlaku ke atas kita. Jadi kerana itu, daripada dia berlaku dengan kita tidak terlibat, baik dia akan berlaku dengan kita terlibat. Yang boleh membentuk perubahan-perubahan itu. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan kita semua dapat menyedari bahawa tanda-tanda akhir zaman itu lahirnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang zalim itu maknanya yang tidak melaksanakan Islam dan tidak melaksanakan syariat Allah, yang mengajak rakyatnya kepada kezaliman. Dan akhir sekali, dan kita akan sambung, iaitu berleluasanya penzinaan. Tanda sebahagian daripada tanda akhir zaman. Itu penzinaan berlaku di mana-mana. Sekarang boleh order. Dulu orang nak berzina payah. Sekarang senang berlaku dalam dunia yang semakin bebas. Maka kita melihat penzinaan berlaku di mana-mana. Manusia boleh order pelacur melalui online saja. Jadi semua ini menunjukkan pada kita sudah dekat. Sudah dekat kita dengan akhir-akhir zaman. Kalau kita ibarat asap ni, asap tu dah, usia dunia ni ibarat asap. Asap tu dah naik, nak rapat ke siling dah. Dan sekarang dah rapat ke siling pun. Maka dengan kerana itu, kita kena banyak beristighfar. Kena banyak kembali kepada Allah. Kena banyak kembali kepada Islam. Jadi sepanjang kita berada dalam sekatan pergerakan ini, kita lakukanlah apa-apa yang bermanfaat kepada kita. Khususnya, banyakkan zikir, banyakkan taubat, banyakkan baca Quran, banyakkan solat berjamaah dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat
kita mengangkat bala ini daripada kita semua. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk pagi ini. Tuan-tuan pun dalam keadaan mungkin sudah berjaga, mengantuk, dan insya-Allah mungkin ada keluar pun ahli ketua keluarga keluar untuk cari keperluan dapur sebagainya, itu pun cepat-cepat balik dan jangan berkumpul di tempat yang ramai. Dan kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kepimpinan negara yang memberikan berbagai-bagai kemudahan kepada rakyat untuk rakyat menghadapi musim kekangan ini dengan kawalan pergerakan ini dengan walaupun tidak selesa, tapi bolehlah untuk kita begini. Kemudian kita juga ucap terima kasih kepada petugas-petugas kita yang berada di barisan hadapan di kalangan pegawai-pegawai kaki tangan perubatan di seluruh negara, kemudian tentera Angkatan Tentera Malaysia ATM, juga PDRM Polis Diraja, dan sempena semalam Hari Polis, maka kita ucapkan ulang tahun Hari Polis yang ke-213. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dan kerja kita semua, jika kita niat ikhlas semata-mata kerana Allah, insya-Allah kita akan diberi ganjar yang besar oleh Allah Taala. Wallahu alam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum daripada itu, saya suka menyebut kepada tuan-tuan yang mengikuti kuliah online daurah kitab Isra' wal Mi'raj, hubung kaitnya dengan gerakan Islam masa kini, pada setiap malam, dan insya-Allah pada malam ni kita sambung pukul 9 selepas daripada kita baca Yasin. Jadi kita sambung pada pukul 9. Jadi untuk tuan-tuan yang memerlukan buku itu, kerana buku itu dalam bentuk buku cetak, sebagaimana buku yang dah print, yang printed ni dah pun habis, jadi saya edarkan buku itu dalam bentuk e-books, dalam bentuk e-book. Jadi tuan-tuan boleh masuk dalam Facebook saya, Mokhtar DUP, masuk dalam situ, tuan-tuan boleh tengok ada iklan e-book tu, tuan-tuan tekan link dia, dan link tu akan bawa tuan-tuan untuk seterusnya mendapatkan buku itu. InsyaAllah buku tu untuk kita menadah dalam sepanjang kita daurah kitab ini. InsyaAllah selamat meneruskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.